أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah. Dan kita Alhamdulillah pada sebelum minggu lepas dah datang, minggu sebelumnya kita dah ambil berkenaan dengan surah Al-Baqarah sampai ke 200 sampai 202 patutnya. Tapi kita berhenti sampai 201. Okey. Di mana kita bincangkan ayat berkenaan, Allah Ta'ala nyatakan tentang manasik. Kita kata manasik, ibadat-ibadat haji itu bila selesai buat, Allah Ta'ala suruh kita ingat Allah Ta'ala, seperti ingat bapa-bapa kita atau datuk nenek kita, atau lebih daripada itu. Yang maksudkan zikir ataupun ingat itu bukanlah seperti yang kita sering sebut di masyarakat kita, zikir sebutan mulut sahaja, bahkan dia kena diiringi dengan hati. Bahkan lafaz zikir tadi dalam bahasa Arab bukan pengertian ni macam yang dibayangkan oleh orang ramai. Zaman kita ni macam duduk ramai pergi Allah 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 Allah, bukan itu. Bahkan yang dimaksudkan adalah kita mengingati Allah Ta'ala, nikmat dia, azab dia, syurga dia, kan? Kemurahan dia, kurniaan dia dan sebagainya. Kita rasakan dan juga kita sebut benda tersebut. Bukannya dengan kita sebut nama sahaja. Kita sebut nama kosong tak guna. Kita memberikan faedah. Al-Quran sahaja yang sebutan dia anda tak faham, anda baca pahala dapat. Yang lain-lain kena ada pengertian sekali. Atau hadis Nabi SAW, baca saja tak ada pahala. Amal baru ada tajuk dia. Kalau baca untuk setakat ada baca hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, kita baca. Tapi kita tak pernah betulkan niat kita. Every time kita buat semuanya, kita harapkan duniawi saja. Maka rosaklah, tak guna hadis tadi. Mana apa poin hadis tadi? Pasal dia didirikan untuk ditaati. Tapi ada pun pembacaan Al-Quran telah datang nas yang hari daripada Nabi SAW. Ia sebutan dan juga pembacaan dia tadi, hatta dengar, bukan kita baca, kita dengar pun ia adalah ibadat. Adapun yang lain tadi hanya berlaku dengan kita memahami dan juga mengetahui apa yang kita lafazkan. Jika tidak, dikosong daripada sebarang pengertian dan tidak ada mendapat apa-apa nilai di sisi Allah SWT. Apa lagi pada diri kita? Diri kita pun tak faham, kita tak ada perasaan apa-apa sebab Allah Ta'ala Allahu Akbar. Allahu Akbar kita sebut, tapi masih lagi yang paling besar televisyen. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi televisyen besar lagi. Lepas cerita apa ni cerita apa, lepas ni cerita apa. Jadi maksud lafaz Allah Akbar tadi kosong, tak guna, kan nothing, tak beri kesan apa-apa. So itu sebab kita kata zikir tu adalah pengertian. Macam Ibn Abbas kata, dahulunya orang-orang musyrikin pada hari-hari menunaikan haji itu, bila diorang berhenti duduk pada tempat-tempat mereka berhenti, seperti Arafah ke Muzdalifah ke, sampai di situ mereka akan sebut, bercerita satu sama lain, atuk aku dulu, kau tahu perangai dia macam ni. Dia cerita kebaikan atuk nenek dia. Dia bukannya datang sebut nama atuk dia je. Nama atuk dia Abu. Kamu kata apa? Abu atuk aku. Bukan macam tu. Maksudnya dia sebut kebaikan yang ada daripada atuk nenek dia. Bapak dulu berani, bapak dulu pahlawan. Dia sebut macam tu. Itu maksud dia zikir. Jadi Allah Ta'ala kata gantikan. Dulu sebut atuk nenek kamu, sebut Allah Ta'ala pula. Ingati Allah Ta'ala, kenang Allah Ta'ala punya kurniaan dan juga rahmat, belas kasihan, keampunan. Sebut benda tadi sambil apa? Sambil kita mengharapkan perkara tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu zikir yang dimaksudkan. Dan kemudian Allah Ta'ala mengisyaratkan kita itu untuk apa? Untuk berdoa. Dan berdoa, dan dalam masa berdoa tadi kita kata adakah manusia ini dia lepas suruh berzikir, dia suruh doa. Kerana lepas berzikir tadi memang kita kata layak untuk orang tersebut mendapat pemakbulan. Tapi Allah Ta'ala mencela di awal ayat 21 tu, dia cela orang-orang yang mendoa atau minta Allah Ta'ala hanya perkara dunia saja. Minta dunia saja, tak nak minta akhirat. Dia sibuk tentang dunia dia, sibuk tentang rumah dia, sibuk tentang harta dia, sibuk tentang muka dia, sibuk tentang macam-macam lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di stop situ je. Jadi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tiada untuk di hari akhirat sebarang habuan. Orang ni Allah Ta'ala tak suka. Tapi kita ada sering manusia sekarang ni lah, kita lihat semuanya dunia. Tak ada orang cari air untuk rajin solat. Ada jual? Air rajin solat? Tak ada kan? Air rajin baca Quran? Tak ada. Air duduk periksa?
Ada. Ada air lembut biasa ada. Kan? Air lembut hati. Hati kat dunia je. Kan? Lembut hati pun pada kita, bukan pada Allah Ta'ala. Air pelembut hati. Bagi-bagi minum terus tengah cakap. Itu nak. Kan? Yang suami ke isteri sama je. Kan? Nak air penunduk orang, tundukkan orang. Semua nak macam tu. Ini semua pasal tak? Duniawi. Duniawi semua. Air tambah rezeki ada. Kan? Rezeki dunia. Minum air ni rezeki anda bertambah banyak-banyak. Kan? Tak masalah air ke zikir ke. Kalau tuan-tuan perasan, benda tadi sama pengertian dia. Nak dunia semata-mata sahaja. Sedangkan kita sebenarnya dunia ni tadi dapat ke tak dapat ke, kita tak menjadi rugi apa-apa lagi. Yang rugi sebenarnya adalah akhirat. Rugi sebenarnya adalah rugi akhirat. Jadi maksud dia, dengan sebab itu dia kata apa? Mereka ni, mana Allah Ta'ala cela orang macam ni. Maksud Allah kata ulaika orang berkenaan wa ma lahum fil akhirati min khalaq, dan untuk mereka di hari akhirat sebarang habuan, sebarang balasan, sebarang pahala. Dan merangkumi celaan ini, supaya kita jauhi perangai macam ni. Dengan sebab itu kita kena jaga, ya alhamdulillah, kita jaga amal kita, dan juga jangan apply untuk dunia semata-mata. Fikirkan akhirat dahulu yang lebih utama bandingkan dunia. Dan sibukkan tentang masalah persediaan anak kita untuk jadi seorang doktor, kan, mendapat tempat di masyarakat, dapat gaji banyak. Tapi kena ingat, persediaan dia depan Allah Ta'ala macam mana? Apa dia akan berhadapan Allah Ta'ala nanti? Macam mana iman dia nanti? Kita mati tinggalkan dia, iman dia macam mana pula? Katakan dia kata macam, I tak rasa syurga tu ada, neraka tu ada. Keluar anak macam tu. Bapak mukmin, Muslim, tapi tak sempat siapkan anak untuk berkenaan. Bapak dia siapkan anak dia untuk dapat benda duniawi, tak siapkan untuk dapat apa? Perkara-perkara akhirat. Masalah lah. Kita kata semua bertaubatlah kalau kita dah tersilap. Tapi namun begitu, itu adalah di antara persediaan yang salah. Maksud kita kata benda kita siapkan untuk dunia semata-mata, bukan untuk akhirat. Sibuk doa untuk anak kita lulus PSA. Ya Allah, bagi anak aku lulus PSA. Kan? Lepas tu bila anak kita lulus PSA, kita belagak pula. Itu lagi masalah. Itu bala tu. Itu bukan nikmat, itu bala panggil. Dengan anak kita lulus PSA, kita tanya orang, anak you dapat berapa? Anak I dapat sekian. Oh, anak I dapat sekian. Jumpa orang lah, anak you dapat apa? Kenapa tak senonoh? Tak betul tak? Tak senonoh lah kan. Baik anak dia gagal. Baik anak dia gagal daripada anak dia lulus. Kalau anak gagal, dia akan rendah diri. Anak dia lulus macam tu hidung ni. Hidung dia macam tu tengok orang. Tak boleh lah. Itu sebab kenapa kita kata Allah Ta'ala maha bijaksana, maha mengetahui, maha luas pengetahuan. Tiap kali dia bagi apa-apa, dia layak. Jangan kata tak layak. Layak. Dan kadar usaha, kadar apa, dan kadar apa? Mengatasi segala-galanya, kadar pengetahuan dia untuk kebaikan manusia tadi. Sebab kenapa kita minta baik dunia, baik akhirat. Bukan minta sebelah aja. Minta baik dunia, dapat-dapat, lepas tu macam, iya ke baik? Tengok kan, anak-anak tadi bukannya baik, tapi makin buruk. Kan, itu sebab kenapa kita bezakan. Kena tahu bahawa kita minta apa. Dan dengan ini dia memuji sesiapa yang minta pada dia dunia dan akhirat. Dan kalau mereka yang mengatakan, wahai Tuhan kami, berikan kami di dunia ini kebaikan, di akhirat ini kebaikan, dan pelihara kami daripada azab neraka. Lalu dia dihimpunkan dalam doa ni semua kebaikan dunia, okey, dan juga pengalihan daripada keburukan-keburukan dunia. Kerana kebaikan di dunia ni merangkumi semua benda duniawi kita nak. Seperti apa? Kesihatan tubuh badan, tak ada penyakit dan sebagainya. Okey, ataupun rumah yang selesa, isteri yang baik, kalau isteri, suami yang baik, pasangan yang baik, kemudian rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, kenderaan yang elok, yang mudah kita bawa kan, tak ada sakit rosak. Okey. Kemudian apa? Pujian, sanjungan orang ramai yang elok pada kita. Orang tak kata kita ni apa, kita ni pencuri ke, penipu ke, orang tak kata macam tu. Okey, ya? Jadi dia kata itu semua tu adalah apa? Kebaikan duniawi yang kita minta. Dan selain itu yang apa digambarkan oleh ahli tafsir. Dan ini tak ada apa pertembungan di antaranya. Bahkan semua sekali duduk di bawah apa? Kebaikan duniawi. Kebaikan al-hasanah fid dunya. Ada kebaikan di akhirat, maka ia lebih tinggi. Ia lebih tinggi kerana itu adalah dengan masuk syurga, diikuti oleh keselamatan daripada apa kejutan yang besar, berada pada atas pentas untuk apa pengadilan, kita tak ada kelang kabut dan sebagainya, dimudahkan hisap, diringankan hisap. Dan selain itu daripada urusan-urusan akhirat, diberikan jalan larian laju pada ketinggian sirat sampai ke haud, dapat minum daripada telaga Rasulullah SAW. Semua itu adalah kebaikan akhirat. Okey. Adapun keselamatan dari neraka, ia adalah benda yang
dipermudahkan dengan apa? Dengan asbab-asbabnya di dunia. Mana apa yang kita buat di dunia akan memudahkan kita di akhirat. Maksudnya pelihara kami daripada waqina adzaban nar tadi, maksudnya permudahkanlah kami untuk menjauhi benda-benda yang masuk kami dalam neraka. Kan, kawan yang tak elok. Kan, kawan tu akan ajak kepada neraka. Maka Allah Taala jauhkan kita. Orang tu tengok kita pun tak nak kawan kita. Itu maksud dia baik. Bukan buruk, baik. Maksudnya Allah Taala berikan perlindungan kita daripada neraka. Itu dengan apa? Benda dunia. Bukan lindung kat sana, buat jahat kat sini, lindung kat sana. Mana boleh? Kat sini langgar semua. Sampai sana waqina adzaban nar, waqina adzaban nar. Kan? Dilupa sebenarnya benda tu memestikan bila kita doa, Allah Taala akan datangkan asbab. Asbab dia apa? Kat sinilah. Dengan apa? Kita menjauhi perkara yang haram, dosa, dan meninggalkan segala syubhat dan juga perkara yang haram. Kan? Benda itulah kita kata benda-benda yang haram tadi terjauh, terhindar daripada kita. Itu maksud Allah Taala pelihara kita daripada neraka. Untuk macam kawan kita ajak, jom pergi Skodeng. Kan, sampai-sampai situ, tak ada pun. Tadi ada. Kau lewat 5 saat je. Jangan tanyalah Skodeng tu apa. Okey. Ini saya cakap je, okey. Maksudnya 5 saat, kawan saya kata, 5 saat je. Kawan tu kata, kalau kau 5 saat awal, kau dapat tengok. Kau lewat 5 saat. Maksudnya dia tak boleh hindarkan kita. Ni kawan kita ajak, jom pergi. Tak boleh bapak aku ajak keluar. Itu hindar dah tu. Tu waqina adzaban nar. Maksudnya keseronokan dunia ni tak akan habis. Kata dapat tengok wayang, tak mati Tadi lepas makan nasi pun rasa macam pasir. Kenapa tak dapat tengok wayang? Mana ada kan? Tak ada pun. Elok melantak kau-kau kan. Alah, kadang-kadang putus cinta pun elok je. Kan makan makin bulat ada. Tak ada masalah. Sebenarnya stres makan itu Mak Saleh kata. Orang Melayu kata tak ada benda pun. dia tumpu pada benda lain. Maksud dia itu kita kata konsep sebenar kan. Maksud dia pelihara kita ni doa kita minta. Tapi kena ingat bahawa benda tadi kena asbab dia. Pelihara kami daripada azab neraka. Kan, minta kebaikan dunia itu datang dari takdir qadar Allah Taala. Kebaikan dunia dan akhirat. Tapi dah masalah benda minta berkenaan dengan apa? Dengan tajuk jauhi daripada azab benar, azab neraka, memastikan kita beramal dengan opposite benda yang menyebabkan kita masuk neraka. Maksudnya bila Allah Ta'ala jadikan kita datang, belajar, kena teguran, kita baiki diri kita, baiki besok pula, baiki besok pula. Mana gradually kita baiki diri kita. Maksudnya kita makin jauh daripada neraka. Itu cara Allah Ta'ala berikan. Bukan Allah Ta'ala jadikan kita ada perisai lah. Maksud neraka ada perisai. Perisai gaban kan. Datang-datang, api neraka tak makan. Tak ada. Ni orang kita nak sangat benda tu. Cincin Sulaiman, tongkat Musa, apa lagi entah. Kan semua sekali kau ni pegang benda tu, takkan dapat dibinasakan. Semua dah dunia. Akhirat tak ada. So kenapa kalau orang ajar benda kebal-kebal dan benda sebagainya, dia tak ajar kebal akhirat. Kan kalau orang kata kebal api, kalau orang saja kebal api, cakap dengan dia, kalau api mana satu? Api dunia saya tak nak, saya nak api neraka. Kan nak ajar terbang, sekelip mata sampai ke Kedah, sampai ke kelip mata sampai kat Penang, kelip mata sampai dekat Mekah. Cakap dengan dia tak nak, saya nak yang kelip mata sampai syurga terus. Itu untung. Seriously. Jalan laju kan? Jalan laju. Sampai ting. Tak nak yang tu. Nak sirat nanti lintas laju. Nak yang tu. Banyak orang naik kat sini. Jangan cari kat sini. Kat sini tak kekal pun. Dapat tak puas hati. Beli kenderaan baru, tiba 3 bulan macam ada model baru dah pula. Kan? Kan? Macam tu manusia. Beli rumah sini, kawan datang ajak, jom pergi rumah ai. Dia kata, pergi rumah dia orang tu. Lagi besar rumah aku pula. Tak puas hati pula. Ada masalah dia. So konsep dia, asas dia, dunia jangan pening kepala. Kan ada, itu bagi bonus, ada sebagai kurnia Allah Ta'ala, ujian. Tak ada benda. Kita tak rugi akhirat pun. Tapi minta. Dan Allah Ta'ala berikan asbab untuk jauhi neraka tadi. Jauhilah perkara neraka. Baik, sambung hari ni Kerana ini telah datang sunnah Nabi SAW dalam menggalakkan dalam mengenai doa ini. Bahkan banyak hadis Nabi SAW menggalakkan kita berdoa dengan doa ini. Telah meriwayatkan Imam Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulunya Nabi SAW yaqulu akan berkata, Allahumma, wahai ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, datangkanlah pada kami dunia ni kebaikan, wa fil akhirati hasanah, daripada ke akhirat ni kebaikan juga, wa qina adzaban nar, dan pelihara kami daripada azab neraka. Kalau masjid buat macam ni kan, sekejap je doa. Kan sini semua faham, betul tak? Saya pernah buat macam ni. Saya pernah buat sekali, ada orang terminta, semayang tak nak lari lah makmum ni. Bila lari, kira suruh lari kena halau kan. Angkat tangan,
Rabbana atina, itu semua sampai ujung terus dah doa ni. Sebenarnya ke ujung. Doa ni adalah doa yang terbaik. The best doa. Yang kita kata merangkumi ke semua sekali. Anda nak kebaikan dunia, kebaikan akhirat, semua sekali dekat sini. Tak ada dah. Mana apa ni minta tadi, semua dekat sini dah. Kalau betul nak doa sangat lah. Kan, kalau payah sangat, kalau makmum tak doa tak bangun. Ada doa ini je. Kau semayang kan, kita masuk pasar raya, abang masuk pasar raya kan. Semayang, orang tolak. Lagi janggut ada sikit, tolak depan ke imam. Lepas semayang tengok dia tak nak bangun. Rabbana atina fid dunya hasanah. Puja Allah Taala sikit, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis. Lepas bangun, tak ada masalah. Kalau doa ni doa yang umum. Yang kita kata merangkumi kebaikan dunia akhirat, yang Nabi galakkan berdoa macam ni. Okey? Telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatim daripada Abu Talut, Abdul Salam bin Shaddad. Daripada Abdul Salam bin Shaddad, beliau berkata, aku dahulu berada di sisi Anas bin Malik. Lalu telah berkata kepadanya, kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi, iaitu khadam Nabi selama 10 tahun. Selama Nabi hidup di Madinah, dia dah menjadi khadam Nabi SAW 10 tahun. Jadi Thabit berkata pada dia, inna ikhwanana yuhibbuna an tad'u lahum. Dia kata sahabat-sahabat kita ni, saudara-saudara kita ni, suka kalau boleh engkau doakan untuk mereka. Maksud dia perbuatan orang minta doa daripada orang yang alim ataupun ustaz ataupun sekian ni benda biasa. Dan Anas bin Malik, orang tahu dia ni khadam Rasulullah SAW, dan nampak Rasulullah SAW buat benda macam-macam depan mata dia. Tapi dia di antara perawi yang tak banyak hadis. Dan dia disekat diri dia daripada bercakap kerana dia kata dia dengar Nabi SAW bersabda, man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadiban. Barang siapa menceritakan daripada aku satu cerita yang dilihat ia adalah satu pembohongan, fahuwa, maka dia ahadul kadibin, salah seorang pembohong. Barang siapa cerita daripada aku satu cerita yang dilihat cerita tadi sebagai pembohongan, maka dia salah seorang pembohong. Nabi kata, kerana bimbang takut tersilap menceritakan Nabi SAW, maka dia berhenti langsung, tahan mulut dia. Walaupun dia di antara orang paling tahu tentang Rasulullah SAW, tukang bawa air Nabi dan sebagainya. 10 tahun dia jaga Rasulullah SAW selama di Madinah, kan pasal mak dia nazar. Kalau Nabi datang, dia akan letakkan Anas bin Malik sebagai khadam Rasulullah SAW. Nabi pula bila jadi khadam, dia bukan macam angkat baju, angkat sekian, tak. Kita dapat khadam habis, buah hati kau suruh kan. Tak payah jadi khadam pun kan. Dapat jadi pengarah je, pengarah syarikat Asia. Kan, ketua penolong pengarah. Bukan pengarah, penolong pengarah, atau timbalan penolong pengarah, ataupun penolong pengarah. Penolong pengarah. Habis nyo kan, tangan cung kan, macam tu. Dia tayang kan. Habis semua orang dia ni kan. Alang-alang kadang-kadang PA pada pengarah pun boleh tahan kata kan. Konsep dia sekarang ni, dia faham tak? Pantang ada kuasa kan, pantang ada ni. Oh dahsyat. Tapi bayangkan Nabi SAW, Anas bin Malik, Nabi sudah pergi barang, lama tak balik. Tak balik mana pergi balik? Dia main. Nabi datang tangkap dia. Dia tangkap di belakang kan. Nabi dah lama tunggu kan, tak datang, dia tangkap belakang. Siapa nak aku jual hamba ni? Dia kata macam tu. Tapi kelakar lah dia Nabi gurau dengan dia. Itu dia kata, aku menjadi khadam Rasulullah SAW, dia kata 10 tahun. Kan, aku tak ada orang sebaik Nabi, dia kata, selembut Nabi. Nabi tak pernah marah aku, Nabi tak pernah herdik aku, Nabi tak pernah cakap pada benda yang aku buat, kenapa kau buat? Dan Nabi tak pernah cakap pada aku pada benda yang aku buat, kenapa kau buat? Kita soalan dia keluar tak? Pecah. Kenapa pecahkan? Dah pecah, bukan dia yang pecahkan. Mana ada orang sengaja nak pecahkan pinggan? Dah beli pinggan mahal, suruh pinggan milimin. Tak adalah pecah. Kan? Pergi mahal kan? Apa? Vantage kan mahal lagi. Vintage. Corel. Corel biasa. Pirate lama dah, dulu je. Kan? Lama dah. Ni nama sekarang ni pelik-pelik ni. Apa, Noritake? Dia dengar Noritake, bunyi belakang. Dia iya kan. Dia tak payah cakap ya. Itu ngarut tu. Itu kalau hari raya, anak kawan-kawan kita datang makan kan, mata kita duk jeling je. Kau sembang mata jeling. Ni kan habislah pinggan aku. Dah hidang benda situ suruh.
Kan? Nak tanya kat orang. Apa tak seronok. Okey. Anyway, kan? Nabi tak pernah kata pada dia, apa yang dia buat, kenapa kau buat? Apa yang dia tak buat, kenapa kau tak buat? Actually soalan tak selesai masalah. Contoh macam dah langgar kita. Kenapa langgar kita saya? Itu masalah juga, soalan salah. Kan? Soalan salah. Confirm salah soalan tu. Soalan tak bukan penyelesaian masalah. Soalan cik gaduh. Panggil. Tahu? Soalan cik gaduh. Kenapa langgar? Mana saya nampak awak kat situ? Siap. Dia konsep dia salah. Kenapa awak tak tolong saya? Kenapa tak sekian? Cakap je, tolonglah saya. Cakap yang tu. Kan suami tak tolong kan, angkatkan baju. Kenapa awak tak tolong tengok angkat baju? Suami kita kata, mana saya nampak? Dia cakap je lah. Start gaduh. Tolong, cakap je tolong. Udahlah. Kenapa tak tu bukan soalan betul. Kenapa tak? Try buat seminggu. Seminggu banyak sangat. Nak try buat kat rumah. Tahan diri daripada cakap pada anak-anak atau suami pada isteri, tahan jangan cakap kenapa tak. Kenapa engkau tak? Kenapa engkau buat? Jangan cakap kenapa. Try jangan tanya soalan tu. Masa anak tak lulus periksa, kenapa tak lulus? Tak lulus tak? Kan? Dan sakit perut ke entah apa ke, Allah alam. Itu je lah. Dia baca soalan lain, keluar soalan lain. Macam mana? Marah juga. Kenapa tak sekian? Kenapa tak sekian? Kenapa tak boleh tak tukar? Dia bukan dia boleh macam dia tanya kenapa tak tu kan, tiba-tiba kereta kemik dia elok balik. Pinggan pecah tu cantum semula. Tak ada pun. Tapi mulut kita sebenarnya nak kenapa tak? Kenapa kau buat? Kenapa tak buat? Soalan salah. Soalan salah. Benda tu bukan memberikan, bahkan mengajar pula orang tu untuk apa? Berbohong. Dia tanya kenapa tak? Kawan tu kan dengan kepala dia, kenapa tak? Dia kan start cari alasan. Apa yang boleh menyebabkan orang ni diam? Faham tak? So, anak-anak try lah. Ini kaedah paling baik untuk mengelakkan anak anda berbohong dan anda pun hilang sakit hati. Dengan cara jangan tanya kenapa tak. Faham? Okey. Jadi kita bayangkan, dia banyak hafal tapi dia paling tidak kita panggil apa? Paling kurang meriwayatkan hadis. Anas bin Malik kerana bimbang takut tersalah. Tapi anyway, dalam kisah tajuk ni sabit dalam riwayat Ibn Abi Hatim ni memang sabit datang jumpa dia, kata saudara-saudara kau ni minta untuk apa? Untuk supaya kau doakan bagi mereka. Lalu Anas bin Malik tak ada kata tak nak mana ada doa berjemaah. Ya Ustaz pula doakan kau Ustaz, tak ada. Dia kata faqala, dia pun cakap Allahumma ya Allah atina fid dunya hasanah, datangkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan pelihara kami daripada azab neraka. Ini yang Anas baca bila mereka minta. Dan mereka pun berbuatlah, wa tahaddatsu sa'atan, mereka buatlah sejenak, hatta sehinggalah bila mereka nak bangun, hatta idza aradu al-qiyam, mereka nak bangun tinggalkan majlis. Qala, berkata lagi sahabat, ya Abu Hamzah, dia kata pada Anas, inna ikhwanaka yuridul qiyam fad'ullaha lahum. Ini kawan-kawan ni semua nak bangun ni, saudara-saudara kau ni bangun, tinggalkan nak bangun balik ni. Doalah kepada Allah Ta'ala untuk mereka. Doalah kepada Allah Ta'ala untuk mereka. Lepas tu berkatalah Anas bin Malik, turidu an ashqaqa alakumul umur. Okey, korang nak aku pecah-pecahkan untuk kamu urusan ke? Dia kata, idza atakumullah fid dunya hasanah, bila Allah Ta'ala datang untuk kamu kebaikan di dunia, wa fil akhirati, dan kebaikan di akhirat, wa waqakum adzaban nar, dan Allah Ta'ala pelihara kamu daripada azab neraka, faqad atakumul khair kullahu, dia telah datang kepada kamu kebaikan semua sekali. Dah doa sekali tu udahlah. Kejap lagi nak doa lagi, 3 doa lagi. Udahlah, kenapa nak ganti 4 kali? Kan? Maksud dia tu kenapa lepas mula makan ada doa, lepas makan baca doa berhenti makan pula. Tak payahlah. Doa dah minta dekat awal kan, minta doa kebaikan. Cakap alhamdulillah sudahlah. Kan? Bahkan kita doa untuk orang bagi kita makan. Kita kata Allahumma at'amana waski man saqana, Allah beri makan pada orang yang beri makan kepada kami, dan beri minum pada orang yang minum kepada kami. Ataupun doa pada orang tu kita kata Allahumma barik lahum fima razaqtahum, ya Allah berkatilah mereka pada apa yang kau rezekikan untuk mereka, waghfir lahum warhamhum, ampunkanlah untuk mereka dan rahmatilah mereka. Minta untuk orang yang bagi kita makan. Minta untuk diri kita lagi, minta lagi pula banyakkan lagi makanan kami. Kan betul bulat salahkan siapa? Kan jangan minta bukan. Kadang-kadang minta duit lebih pun salah juga kan. Tak tahu dia kata minta luar rezeki. Dia pun bagi makan. Kan? Lepas tu bulat. Kenapa bulat? Tak tahu. Makanan banyak. Kan? Tapi anyway kena faham. Konsep kita kata permintaan kita, sekali minta tu cukup dah. Jangan kita tu Anas tegur. Anas kata kepada mereka, kau nak pecah-pecahkan urusan. Dia kata, bila Allah Ta'ala berikan kepada kamu kebaikan, di dunia ni kebaikan, di akhirat kebaikan, dan dia pelihara kamu daripada azab neraka, dia telah berikan kepada kamu kebaikan seluruhnya. Habis dah. Cukup dah.
memadai dah. Bukannya Allah Ta'ala tak cukup kaya untuk bagi pada kita lebih. Dia maha kaya. Tapi kita pula kena pandai juga bijak berdoa. Ini macam dalam hadis Nabi yang kita baca itu berkenaan dengan tajuk apa Ramadan. Ingat Ramadan tu kita baca 186, 184 kan. Kita baca dalam Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan wa qala rabbukum ud'uni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila bertanya pada engkau hamba-hambaku mengenaiku, maka cakap pada mereka, hai Muhammad, aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menyahut seruan orang menyeru bila dia menyeru kepadaku. Falyastajibu li, mereka minta kemampuan padaku. Wal yu'minu bihi, mereka beriman dengan aku la'allahum yarshudun. Ayat ini diletakkan tengah-tengah kisah puasa. Start kutiba alaikum siyam, lepas tu ada ayat berkenaan dengan ulilakum siyam. Tengah-tengah tu ada ayat berkenaan dengan doa. Maka para ulama kaitkan doa tajuk ini dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata lisa ini untuk orang berpuasa, inda fitrihi ketika dia berbuka, da'watun satu doa, la turat tidak tertolak. Untuk orang yang berbuka ketika dia untuk orang berpuasa ketika dia buka, satu doa tidak tertolak. Tapi tambahan dia adab sikit, minta satu benda je. Satu doa. Ni bantai 10 benda. Ya Allah, lukan periksa anak aku. Ya Allah, kereta aku rosak. Ya Allah, kasih saya. Bukanlah besoklah pula. Besoklah pula. Kita beradab. Bukan tak letak kaya, maha kaya. Tapi minta satu-satu supaya hati kita bulat ketika minta tadi. Inilah benda aku nak hari ni. Bisa minta benda lain pula. Kan belajar untuk apa? Belajar untuk apa beradab dengan Allah Ta'ala. Kita pun kalau anak kita minta macam-macam serentak, kita marah. Allah Ta'ala dia nak kita minta, tapi kita kena belajar. Kalau Allah Ta'ala memakbulkan doa seluruhnya, kan? Tapi dia kata dalam masalah pemerhatian kita dan doa tadi kena penting juga. Hati kita kena betul-betul nak sungguh benda tu. Bukan kalau bagi-bagi tak dapat pun tak apa. Tak mahu macam tu. Kita nak sungguh-sungguh benda berkenaan. Hati kita yakin dia dimakbulkan dan kita minta sungguh-sungguh benda berkenaan. So kenapa dalam hadis Nabi kata satu doa tak tertolak, maka beradab dengan hadis berkenaan. Minta satu doa saja, besok minta lain. Lusa minta lain. Yang minta semua sekali diminta kat situ. Minta Palestin, minta sekian, minta tahu, dia minta semua sekali dekat situ. Benda tadi kita kata itu tajuk dia macam tajuk bila macam Anas bin Malik tadi kan. Doa yang tajuk tadi tu dah cukup dah. Kan? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, pelihara azab neraka cukup dah. Kata orang tu, tapi minta doa lain pula. Tambah lagi lah doa. Ini masalah lah. Itu yang Anas bin Malik kata, kenapa? Macam mana? Special tu dia kata minta satu je. Yang gandikan benda lain buat apa? Minta satu benda je. Apa benda yang paling kita nak ketika waktu berkenaan? Barulah betul hati kita bulat. Kita tahu bukan maksud dia Allah Ta'ala tak maha kaya. Dia maha kaya berikan semua benda. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala dia hak untuk mengabulkan doa kita. Dia ada 3 benda. Either dia bagi kita minta apa, atau dia jadikan benda itu sebagai syafaat hari akhirat, atau dia jadikan benda berkenaan sebagai penolak bala yang akan menimpa kita, yang setara dengan doa tersebut. So salah satu 3 perkara tadi. Betul sekali kita minta random macam tu, kan banyak-banyak, Allah Ta'ala bagi untuk simpanan akhirat. Kita tak dapat benda tu depan mata kita, kita pun tak puas hati. Macam, so tak dapat lagi. Kita macam tu. So lebih baik minta satu-satu. So kita faham. Kalau kita faham apa yang kita minta benda yang paling kita nak. Itu yang saya kata special tadi. Dia special tadi bukan dengan sebab ada ritual tambahan. Tak. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat sudah meliputi segala-galanya. Kalau orang tu faham, dia minta sentiasa berdoa dengan doa ini, dia faham sekali apa dia dapat kebaikan adalah hasil doa tadi. Dia faham macam tu. Jangan kata dia minta macam-macam. Minta basikal, minta ini, tak dapat basikal, dia tak ada kebaikan. Dia kan rasa macam tu. Faham tak? Sekarang kita kata dia patut faham kebaikan. Tadi mungkin dengan tidak dapat, kalau dapat basikal dia jatuh. Jatuh patah gigi. Langsung kawan saya dulu kat sekolah. Dia main basikal, BMX sebenarnya kan, sibuk-sibuk main. Dia main-main, dia break kat mana, basikal racing kot. Dia baik break tu, ban sekolah dia jatuh. Hilang gigi depan ni. Gigi dia yang kapak tu, dia tinggal separuh je. Kan? Ada 2. Tapi kalau kat situ, kita kata kalau macam tu, mesti kata Allah Ta'ala tak bagi kau tu benda, kau nak tu benda, tapi dapat jadi macam tu. Kan kita kata benda tu musibah lah. Kan benda tu bala dari Allah Ta'ala ataupun ujian Allah Ta'ala untuk kita. So jangan minta benda kau bukan. Minta benda kita tahu apa kebaikan. Kalau nak minta juga, buat macam yang datang dalam hadis dhaif berkenaan apa doa hajat tu. Dia kata apa? La tada'li dhanban illa ghafarta, kau berikan aku sebarang dosa melainkan kau ampunkan, wala hamman illa farajta, sebarang kerusian melainkan kau rapatkan, wala hajata, dan jangan kau biarkan aku sebarang hajat, sebarang keinginan, hiya laka ridha. Hajat ni tadi disingkau sebagai keredaan, illa qalta, melainkan kau tunaikanlah ya Allah. Maksud dia minta dengan lapik. Tahu? Minta berlapik. Ya Allah, berikanlah aku benda ni kalau benda ni elok untuk aku. Kalau kau redha untuk aku benda ni, berikanlah. Bukan maksud dia kau mesti bagi. Tak. Yang orang tak faham, dia akan minta macam tu.
Tu dapat-dapat dia macam kalau tahu tak dapat, kalau tahu aku tak minta benda ni. Jadi kira saya jumpa dengan orang pergi umrah tu. Pakcik kita, kawan dia. Dia pergi tahu orang ramai. Lepas tu seorang dia kadang orang ramai tadi, dia pergi paut kelambu Kaabah. Lepas tu bunyi, "Ya Allah, aku nak kaya," dia kata. Kawan tu kata, dia tahu dia kata toleh. Kawan aku tu. Dia balik Malaysia. Memang kau SWT memang kawan tu jadi kaya. Kaya sungguh. Lepas tu kan 2 bulan ke 3 bulan lepas tu, dia nampak orang tu nak pergi umrah lagi. Kau pergi dah hari tu? Pergi dah. Kenapa? Aku silap minta, dia kata. Aku silap minta. Dia nak pergi sana, nak pergi sana nak minta benda lain pula. Dia tadi tak cukup. Kaya tak puas hati. Ada benda salah. Mana kehidupan dia sengsara lepas tu. Macam benda lah. Bila dulu time tak kaya, tak ada fikir nak kahwin 2. Kan tak cukup kan, kahwin lebih sikit kan, duit banyak ni, boleh beli rumah sini, beli sini, beli 1, beli 2, beli 3. Dia start kepala dia pusing. Mula rasa orang nak rompak. Actually macam tu keadaan dia. Dia tak tenang hidup dia. Time miskin tu senang jalan, tak ada rasa takut pun. Time duit banyak ni macam, nak mati ni macam mana ni. Kalau time miskin tadi redha, kalau mati pun alhamdulillah aku redha. Tapi kalau duit banyak, ini aku tinggal kat siapa ni duit aku ni, mati ni siapa ambil duit aku. Faham? Tak sama. Tak akan sama. Itu beza dia. Orang miskin itu saya berikan perbandingan. Orang tak ada duit, dia bagi macam orang minta duit pada dia kan, minta sedekah pada dia. Katakan dalam poket dia tu ada RM50. Dia boleh bagi RM10. 1/5 kekayaan dia hari tu. 1/5. Ada kadang-kadang orang tu kosong kawan saya. Dia dalam bank dia duit RM250 je. RM250. Gelak. Ada orang tak ada simpanan, tahu tak? Ada kawan saya, ustaz, tak ada simpanan duit dalam bank yang tanya dia ada. Tak ada, kosong. Tak ada simpanan. Jadi kawan saya ni kaya sikit. Bulan tu dia kaya RM200.5. Kaya RM200.5. Sekali ada orang telefon dia. Kata, "Ustaz, minta maaf ni saya telefon, saya berapa kena stroke." Tapi kawan ni penipu punya. Boleh tak tahu. Anyway, tak dapat tahu lewat dah, lepas dah. Ketika lepas dah, lama dah. Ketika orang telefon, dia kata, "Saya nak sekian." Yang kawan saya ni kata apa? "Nak pakai berapa?" "Saya nak pakai 200 ustaz," dia kata. "Nanti hujung bulan saya bayar balik," dia kata. Yang kawan dia pun minta bagi. Lepas tu tinggal pada dia apa? RM50 lah. Mana minggu tu RM20 je dia ada. Kalau dia kata habis-habis lah, RM50 je dia ada. Nanti kan dapat gaji kan, dia naik balik, dia kata. Tak apalah, benda tu bukan kerja dia. Itu konsep kadang-kadang tak kisah. Kalau pakai banyak, kadang-kadang kena kod. Nak bagi macam nanti nak beli beg tangan ni kan. Kan sogok. Ada sale dari China habis dah. Okay tak? Tak nampak, tapi tak nampak sangat macam murah barang. Kan? Ada, murah tak murah kan? Jadi konsep, maksud dia kena faham lah pasal benda tadi. Dia kebaikan dunia akhirat tadi merangkumi ke semua. Maksud dia orang tu kena faham, bila Allah bagi dia bentuk. Kadang-kadang benda tu buruk, di depan tu nampak macam kesusahan, belakang dia kena buang kerja, tapi belakang dia apa? So itu kebaikan yang kita tak nampak. Sebab kena belajar optimis dengan Allah Ta'ala ni. Sentiasa benda Allah Ta'ala bagi tu baik, still baik. Dengan macam-macam Ummu Salamah kan, dia kata apa? Bila dia pernah suami dia balik jumpa Rasulullah, dia tanya suami dia kata, "Apa benda Nabi ajar?" Dia kata, "Nabi ajar bila seorang kali kamu siapa-siapa kena musibah, dan dia kata, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah ganjaran padaku di atas musibahku ini, wa khlufni khairan minha, gantikan untuk aku yang lebih baik daripadanya." Lepas tu bila mati Abu Salamah, suami dia yang ajar pada dia belajar doa daripada Nabi, dia doa ajar pada isteri dia Ummu Salamah doa kan. Lepas tu dia fikir, siapa lagi baik daripada Abu Salamah? Mana orang yang baik dia Abu Salamah, dia kata. Tiba Nabi SAW pinang dia. Lepas tu baru dia tahu maksud gantian. Yang tak beri gantian tadi memang lebih baik lagi. Tak mana ada orang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So konsep dia kena faham. Kadang-kadang benda ujung tu dia tahu. Dia blessing kan, blessing tu banyak. Allah Ta'ala berikan rahmat tadi banyak, tapi kita tak perasan. Sebab bila doa tadi kena belajar optimis. Allah Ta'ala beri bentuk apa pun terima. Yang kita doa, makin doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, gaji tak banyak pula. Rabbana atina hasanah, betul kena pergi hospital pula. Kalau kita belajar oleh hadis Nabi, semua infak harta kita pada benda halal simpan akhirat. So kita tak rugi. Kan kita belajar, mana kita faham semua konteks dalil tadi kena belajar. Kita belajar sebahagian dia, masalah kita akan rasa benda itu adalah kepayahan yang Allah Ta'ala timpa pada kita. Jadi bila Anas bin Malik tegur, dia kata, "Apa sal kau minta doa sekali lagi? Kalau Allah Ta'ala bagi kamu kebaikan di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Allah Ta'ala pelihara kamu daripada azab neraka di akhirat nanti, dah himpunkan kebaikan seluruhnya."
Harapkanlah itu sebagai ikhtiar. Bukan macam kejap lagi nak sekian. Itu benda tambahan. Kalau ada tak ada sudah. Yang paling utama kita minta adalah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dipelihara daripada azab neraka. Okey. Bahkan merangkumi keseluruhan kebaikan di sini. Tapi macam orang kata, orang kita tak puas hatilah. Sebab tak spesifik. Kan, tak ada special. Jadi kan? Tak panjang satu. Tak straight to the point. Apa yang kita nak. Yang itu kita nak, bangunlah malam pula minta. Bangunlah seperti akhir malam. Minta pula untuk yang perkara tersebut. Kita ada timing-timing lain. Kan, kalau tak ada puasa, maka ada doa lepas sembahyang. Tak ada lepas sembahyang, dia kita ada seperti akhir malam. Dia bangunlah waktu tu. Tak nak bangun juga. Tidur, lepas tu Rabbana dia. Tak boleh, macam tu bangunlah pula. Kalau di situ kejar waktu-waktu lain yang diberikan pemakbulan padanya, dan minta pada apa hajat kita. Tapi kena ingat, kalau boleh biar satu-satulah. Pasal hati kita kalau banyak sangat, kita tak fokus. Tahu tak? Macam mana kita buat? Orang tu hantar bagi kita surat. Hantar surat, huruf permohonan untuk meminta, tak sebut apa. Saya nak minta kepada Tuan A, duit. B, kereta. C minta macam benda. Orang tu macam kau nak mana satu prioriti kau? Kan? Mana satu yang prioriti, yang nak mula-mula sekali? Pasal Allah akan berikan ikut prioriti kita. Mana-mana hati kita paling nak, itu dia akan dahulukan. Itu yang dia akan dahulukan. Yang mana lewat tadi, minta mungkin syafaat akhirat je. Syafaat untuk hari akhirat saja, ataupun ditolakkan bala dengan doa berkenaan. Itu Allah Ta'ala tahu mana satu yang patut, mana yang tak patut. Tiap bagi dia bagi, itu yang patut. Jadi kalau kita sikitkan, kita fokuskan kita punya permintaan, itu lebih baik daripada kita random. Kan random, kosong. Dan bahkan kita minta pada kebaikan dunia akhirat itu adalah yang paling baik sebenarnya. Baik. Telah meriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini Imam Ahmad sebut daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW ada rajulan minal muslimin. Ada rajulan, dia melawat seorang lelaki di kalangan orang Islam. Mana hari tadi ada kat sana kot. Baik, Rasulullah SAW melawat seorang lelaki di kalangan Islam. Waqad sara mithlal farq. Dia telah jadi macam apa? Anak burung. Ini kisah hadis yang Nabi lawat seorang sahabat, yang sahabat ni sakit. Bayangkan macam dia ni kena radioaktif. Habis hilang kulit, daging dia, dia tinggal daging, kulit dan isi je. Rambut habis, tak ada benda tinggal. Tak ada rambut langsung kat bulu badan dia. Yang kita kata sahabat Nabi kata, aku nampak orang tu macam anak burung. Kan anak burung melintas, mana ada bulu? Togil. Macam itulah orang tu. Dia kata, habis seluruh bulu-bulu badan dia. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Di riwayat dia datang banyak. Ada riwayat datang Nabi SAW kata pada dia, Nabi tanya dalam hadis sebut, Nabi kata satu riwayat datang Nabi ziarah di hari pertama, Nabi doakan untuk penyembuhan, Nabi balik. Nabi kata dia akan sembuh insya-Allah. Kemudian Nabi balik, besok orang datang kata masih lagi sakit. Nabi ziarah kali kedua, Nabi doakan lagi. Kemudian sampai kali ketiga, baru Nabi tanya soalan ni. Satu riwayat datang Nabi kata la'allaka qulta syai'an. Kat sini Nabi tengok keadaan dia, terus Nabi kata, hal tad'ullaha bi syai'in aw tas'aluhu iyyah. Adakah engkau ada berdoa kepada Ta'ala dengan sesuatu, ataupun kau minta pada dia akan perkara berkenaan sesuatu yang kau minta kepada Allah Ta'ala? Dia kata apa? Qala na'am. Lah kita kata ya. Aku dahulu aku telah berkata, Allahumma, ya Allah, ma kunta muaqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, apa-apa yang engkau akan mengazabku dengannya pada hari akhirat nanti, maka segerakanlah ia untukku di dunia. Minta supaya dia azab di dunia. Ikut logik akal, macam bagus, eloklah. Kan bila habis kat dunia, siksaan dunia sementara, siksaan akhirat kekal abadi. Jadi kalau dia kata orang tu kena siksa kat dunia, tak kena siksa akhirat, untung ke rugi? Untung ke rugi? Siksa dunia, akhirat tak kena apa-apa, untung ke rugi? Kuat sikit. Macam tak makan lah kan. Takut nak jawab, takut salah Salah biasa lah, belajar. Yang depan saya bukan ustazah. Kalau ustazah pun apa salah? Salah kan manusia. Itu bukan Nabi. Kan teka salah kan. Bukan masuk bukan pertandingan mojutaria. Salah jawab nanti kena tak terlepas juta, tak ada benda pun.
Okey. Maksud dia, bila kita dapat dihukum di dunia, lepas akhirat, untunglah. Tapi lelaki ni minta. Dia minta macam tu. So Nabi tengok dia, bila Nabi pandang saya kat dia, Nabi terus tahu dah dia benda ni ada masalah lain. Maka satu yang lain Nabi kata, dia kata Nabi doakan dia untuk penyembuhan, tak sembuh-sembuh. So in the end Nabi tanya dengan dia. Dan sura kita kata la'allaka qulta syai'an, barangkali kau cakap apa. Lepas tu dekat dalam riwayat ini Nabi kata hal tad'u Allah bi syai'in. Ada ke tak engkau minta kepada Allah Taala dengan sesuatu? Atau tas'aluhu iyyah, atau kau minta kepada Allah Taala akan benda berkenaan sesuatu, something. Nabi tak kata apa, Nabi kata something. Dia kata ya Rasulullah. Naam. Aku dahulu berkata, Allahumma ya Allah, ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah, apa-apa yang kau nak hukum aku dengannya di hari akhirat, fa'ajjilhu li fid dunya, segerakanlah ia untukku di dunia. Dia minta macam tu. Lalu Rasulullah SAW kata, faqala Rasulullah SAW dengar benda berkenaan. Walaupun orang tu kita rasa macam logik bagus, tapi Nabi tegur. Dia kata faqala, Nabi kata subhanallah, maha suci Allah Taala. Ni rasa pelik. Every time Nabi rasa pelik, Nabi kata subhanallah. Bukan subhanallah tu maksud dia bagusnya, tak. Kalau bagus tu Masya Allah. Kalau kita nampak orang, anak orang kita nampak. Ini barunya ada dalam internet. Dia kata jangan upload gambar ke dalam anak-anak ke dalam internet, kerana bimbang kena penyakit-penyakit. Dua penyakit ada disebut. Penyakit bahaya dia adalah umur sibian. Ada siapa dah dapat benda tu? Baguslah. Dengan satu lagi ain. Ain kita tahulah, ain kita belajar. Umur Sufyan dia katalah apa hadis riwayat Imam Baihaqi, bahawa kalau azan telinga kiri, kaum telinga kanan, supaya tak dikacau oleh Ummu Sufyan yang suka budak menangis. Jadi dia edarkan di internet. Dia baca kan Imam Baihaqi kata hadis tu dhaif, bahkan maudhu'. Ada perawi yang dituduh penipu dalam tu. Datang dia ni baca, nukilkan. Lepas tu kemudian sebut tentang ain dan sebagainya. Memang ain itu adalah hak. Ain itu adalah benar. Kita tak galakkan orang suruh tangkap gambar. Kerana Islam kita ni tak gambar ni kan. Kita tak gambar hantar internet dan sebagainya. Benda tadi bukan ajaran Islam untuk kita buat. Kan kita sama kita ada kita mana anak kau hantar, okeylah. Lepas tu ini letak saja je, tak adalah timbul tajuk kan. Tapi konsep berkenaan dengan penyakit datang dengan hanya benda macam tu, masalah lah. Kita sebenarnya penyakit tu datang dengan izin Allah Ta'ala. Tapi asbab dia tadi kita kata kena tengoklah. Macam ain ni biasanya bukan dengan gambar saja. Dia kena benda tu depan mata. Maka riwayat yang datang semua depan mata, bukannya datang gambar. Kalau itu Perdana Menteri Malaysia lama dah kena ain. Tahu tak? Atau dah kena ain ke tidak, Allah Alam. Habislah orang ada gambar je kena ain. Mana boleh macam tu? Gambar tu tak ada ain, tak kena ikut gambar. Tapi anyway, masyarakat kita ni tak banyak sangat suka benda pelik-pelik ni kan. Dia edarkan dalam internet, dia kata benda berkenaan akan ni sekian-sekian. Dia kata maksud dia akan berlaku ni. Subhanallah kan, subhanallah. Dia actually Nabi SAW sendiri pernah ada sahabat sakit, Musnad Ahmad. Nabi tegur. Nabi kata ud'u lahu tabib, panggil untuk dia ni doktor. Lepas tu bila para sahabat kata apa? Nabi kata, ya Rasulullah. Para sahabat kata, ya Rasulullah, engkau kan Rasul, doakan je lah. Doakan je lah. Nabi kata apa? Subhanallah. Subhanallah tu maksud dia apa? Pelik. Kalau kita pula, kalau dia kata, kita sebenarnya memang ain ni, kita tak nampak orang yang ada ain tu tahu ain. Bahkan ain ni bukan ilmu belajar. Dia benda tu pada orang berkenaan. Orang tu sendiri dia ada mata dia tadi ada apa? Allah Ta'ala berikan kelebihan. Dia macam orang lah mulut masin. Tahu pernah mulut masin? Mulut masin cakap jadi kan. Kadang-kadang bukan wali pun. Kan? Cakap jadi. Tapi anyway, benda berkenaan, ada orang pula dia cakap je jahanam. Dia puji benda tu jahanam. Itulah dia ain tadi. Dia puji jahanam. Jadi dengan cara yang terbaik dalam Islam, anda semua sebarkan pada semua orang, nampak benda baik, nampak anak orang ke, cucu orang ke dan sebagainya, tunjuk gambar, kita kata apa? Masya Allah. Untuk hilangkan benda berkenaan, supaya tak ada datang dalam tajuk tadi, ain tadi akan beri efek. Kalau orang tak ada ain, orang yang ada ain tak tahu dia ada ain Orang yang ada ain tak tahu pun dia ada ain. Ada sebahagian orang yang ada ain, kebanyakan mereka tak tahu mereka ada ain. Mereka puji orang, kata wah dahsyatnya. Lepas tu bagusnya, hebatnya. Lepas tu benda tu akan rosak. Tapi itu kita kata sepatutnya dikatakan adalah Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya kita kata Masya Allah SWT. Apa? Masya Allah, ini Allah Ta'ala kendaki. Ini adalah ciptaan Allah Ta'ala, ini Allah Ta'ala jadikan. Ini tabarakallah, Allah Ta'ala berkati. Doa keberkatan. Macam pergi guna kahwin lah. Guna kahwin patutnya bukannya pergi ngumpat tau. Tengok pengantin cantik ke tidak. Cantik anak aku lagi. Dia macam-macam benda tak senonoh panggil. Jadi sebab tu kata Nabi sendiri ada frasa yang Nabi lafazkan. Bila benda tu pelik, Nabi kata Subhanallah. Subhanallah tu maksudnya pelik.
Nabi rasa takjub. Macam mana kau fikir? Maksudnya, hati kau fikir macam ni maksud dia. Tu Nabi kata, subhanallah. Bila para sahabat kata berkenaan dengan orang yang sakit tu, Nabi kata doakan je lah Nabi Rasulullah. Nabi kata subhanallah. Innallaha ma anzala da illa anzala ma'ahu dawa. Allah tinggal turunkan sebarang penyakit, Allah turun bersamanya ubat. Fatadau, maka berubatlah. Tapi tengok lafaz Nabi tadi concern tentang apa? Ubat perubatan. Pasal Nabi suruh panggil tabib. Sahabat-sahabat dia kata suruh jampi. Nabi kata subhanallah. Maksud dia bukan maksud dia bila orang tu tak reti, tak nak berjampi, subhanallah. Terbalik tu. Faham tak? Bila orang tak nak berjampi je, subhanallah. Awak tak percaya jampi ke? Kita tak ada masalah. Pasal apa? Nabi kata pada para sahabat, bawa orang ni pergi jumpa doktor. Panggilkan untuk dia doktor. Maksudnya menunjukkan benda tu adalah fizikal. Nabi suruh fizikal dahulu. So Nabi kata dengan dia, orang berkenaan bila orang lain macam pelik, Nabi kata subhanallah. Nabi kata innallaha ma anzala da illa anzala ma'ahu dawa. Allah tak turunkan penyakit, maka Allah turun bersamanya ubat. Maka berubatlah wahai sekalian hamba Allah Taala, wala tadau bil haram, yang kamu berubat dengan benda haram. Stop situ. Okey. Jadi dia kata sini, bila lelaki berkenaan kata aku doa pada Allah Taala macam tu, minta supaya dihukum di dunia kalau ada hukuman akhirat, Nabi kata subhanallah. Maksud dia pelik. Nabi kata kan, subhanallah. La tutiquhu. Kamu takkan mampu akannya. Au la tastati'uhu. Atau kamu takkan terdaya untuknya, mampu untuknya, boleh untuknya. Nabi maksud tegur, Nabi tegur. Maksud dia dalam surah Nabi kata kenapa tak minta ampun? Kenapa tak minta ampun? Pasal Allah Ta'ala ni kan dia terang pada kita, innallaha ghafurur rahim, raufur rahim, ghaffar. Kan kita kata aziz, ghaffar. Dia terang pada kita sifat dia supaya kita beramal dengan sifat tadi. Maksud dia ada connection kita. Kita react, kita bertindak dengan sifat tadi. Bila dia kata kita dia qahar, maka kita takutkan dia, rasakan diri kita takut. Jabbar kan, muntaqim, mana yang akan menghukum, maka kita akan rasakan diri kita takut. Bila dia sebut berkenaan dia ni penyayang, pengampun, kita dekatkan diri kita pada dia. So maksud dia macam tu, bila kita kenal Allah Ta'ala pengampun, penyayang, masa kita datang dekatlah, jangan lari. Allah Ta'ala bukannya suruh kita lari daripada dia. Takutlah kepada Allah Ta'ala, maksud dia lari, nyuruk dan gua. Kenapa ni takut Allah Ta'ala? Kenapa tak keluar makan? Takut Allah Ta'ala. Bukan macam tu. Nabi lebih takut banding kita, tapi Nabi kahwin, makan, tidur. Kan? Maksud dia Nabi lebih takut pada Allah Ta'ala banding mana-mana manusia. Tapi ada manusia ni kenapa tak keluar tu? Takut pada Allah Ta'ala. Kenapa tak berjalan? Takut pada Allah Ta'ala. Mana macam tu? Jalanlah, keluarlah, pergilah kedai ke, beli barang ke, makan ke, makanlah. Apa masalah je? Tak disuruh pun kita duduk diam kan. Kenapa tu? Takut Allah Ta'ala. Tak kena dengar imam ni. Tapi memang ada di kalangan kisah para tabi'in dahulu, ada orang yang takut Allah Ta'ala sangat, saya mati, dengar baca Qurannya mati. Fudail bin Iyad, dia punya anak dia cik bapak dia tak nak semayang, sering cek dulu anak dia ada ke tidak. Bila anak tak ada, dia baca ayat-ayat berkenaan syurga, neraka dan sebagainya. Sekali satu hari tu, dia panggil apa nama anak dia, Qatilul Quran je. Dia ada gelaran dia, orang yang dibunuh oleh Al-Quran. Kes dia pasal dia dengar Al-Quran tu, dia terlampau takut sangat, mati. Dan benda kisah benar, bukan kisah tipu. Okey? Sekejap nama dia okey. Okey, anak kepada Fudail bin Iyad. Nama dia Ali bin Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad. Bapa dia Fudail bin Iyad terkenal sebagai seorang ulama. Kan? Sekali bapa dia tak kena semayang, bapa dia tengok belakang anak tak ada, dan Allah Akbar, dia semayang, dia baca. Satu hari anak datang lambat. Bapa dia dah takbir, tengok anak dia tak ada. Bapa dia baca ayat berkenaan dengan syurga neraka. Anak dia jerit, mati. Ada orang macam tu. Kisah sejarah ni seorang lah. Yang lain tak takut Tuhan. Yang sekarang ni kan kita tahu ittaqillah kan. Orang Arab kita kata ittaqillah, dia diam menti. Orang Melayu kita takutlah kepada Allah Taala. Alah, nak jadi ustaz lah pula tepi jalan ni. Dia kata kita mula rasa tangan gatal ni.
Kan dia cakap yang tu, dia tangan gerak. Kata, kena juga budak ni kan. Kan? Jadi kadang-kadang manusia macam tu kan. Kita zaman kita, tanah Arab tak macam tu. Di Yaman, saya pengalaman kakak yang saya ceritakan dulu kan. Saya pun itakillah, dia berhenti. Itakillah, handphone tu dah ambil tinggal kat taksi tu datang hantar balik. Kuasa itakillah tu. Ini kat Malaysia pakai power itakillah tak jadi. Dia ada power of the hand dia. Kan di Tanjung Raya, power of the hand. Suruh berhenti. Itakillah kat Malaysia, tak tahulah. Kadang-kadang kita cakap pada orang pun tak dengar kan. Tak faham bahasa Arab ke Allah Alam. Tapi cerita dia, benda berkenaan di tanah Arab, dia ada value. Anda sebut, orang berhenti. Orang takut. Itakillah. Kakak Mesir, sallu ala Nabi. Dia suruh berhenti bergaduh, sallu ala Nabi. Selawat kat atas Nabi. Dia buat itu. Takkan dia kata dekat Malaysia, Yaman sebagainya, anda kata itakillah, aib. Dia stop, dia akan berhenti. Itu biasalah. Zaman sekarang Allah Alam dengan berlaku apa yang baru sekarang ni tak jadi. Allah Alam. Lama dah tinggal 2007, 8, 9 14, 7 tahun saya tinggalkan. Jadi tak tahu keadaan sekarang. Time saya tinggal dulu macam tu. Sebut itakillah, dia back off. Kena marah-marah ni kan. Kita itakillah, dia berhenti. Kita power of itakillah. The power of itakillah. Tapi yang kalau dalam sejarah, yang digelar sebagai orang yang dibunuh oleh Al-Quran. Bukan maksud dibunuh oleh Al-Quran, orang tikam dia. Maksud dia mati kerana Al-Quran. Dengar Al-Quran, dia terlampau takut sangat, dia mati. Anak kepada Fudail bin Iyad, Ali bin Fudail bin Iyad, dia mati kerana dengar Al-Quran yang digerun sangat. Dengar syurga tu dia terlampau nak sangat. Dengar neraka dengan sangat. Mungkin bapak dia kecil. Tahu-tahu janganlah pula tak nak ajar anak tentang syurga neraka, takut anak mati dengan Quran. Masalah betul. Ni kan ada orang pula dengar kisah ni macam tu, terus anak kita jangan ajar takut Tuhan sangat. Tu masalah juga. Tak boleh lah macam tu. Kan? Kita ni bukan tahap mereka kan. Tahap kita ni ajar, ambil kita akan cari benda tu untuk nama. Jadi Nabi kata subhanallah kan. Fahalla qulta. Kenapa kau tak cakap Nabi kata? Kenapa kau tak cakap saja? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Minta perlindungan azab neraka je. Doa jauhi daripada neraka. Bukan minta apa? Hukum jangan sampai masuk neraka. Hukum Allah. Hukum sampai tak masuk neraka. Tak boleh. Minta lepas daripada neraka, bukan minta masuk neraka. Bukan minta hukum kat dunia supaya tak masuk neraka. Tak ada. Lalu qala Anas bin Malik kata fada Allah. Lalu Nabi pun doa kepada Allah Taala, lepas tu fasyafahu, lalu dia pun disembuhkan. Sembuh dia semula setelah mana doa Nabi SAW. Tapi dia kena attitude asal tadi tu kena tukar. Kesalahan faham tu dia kena tukar dahulu. Jika tidak, doa Nabi SAW kepada dia tidak berjalan. Kerana dia ada attitude yang khas berkenaan dengan kehendak dia. Dia nak supaya dihukum di dunia, supaya tak kena hukum dia di akhirat. Itu adalah salah. Dan berkesan dia keluarkan hadis ni Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Syafi'i rahimahullah daripada Abdullah bin Sa'id. Daripada Allah bin Sa'id, Imam Syafi'i keluarkan hadis ni, riwayatkan hadis ni, bahawa dia mendengar Nabi SAW berkata, ketika Nabi SAW fi ma baina rukni al-yamani wa ruknul aswad, ketika Nabi berada pada tiang yang ada batu Hajar Aswad tu dengan tiang sebelum dia. Dua tiang ni menghadap ke Yaman. Maksudnya ke selatan lah. Yang dua lagi tiang menghadap ke utara, menghadap ke Syam. So dua tiang tu tiang Yaman, dengan dua-dua ni tiang Yaman. Tapi lebih dikenali ni tiang Yaman, ni tiang Hajar Aswad. Okey. So dia kata dalam Abdullah bin Sa'id berkata dia mendengar Nabi ketika tawaf menyebut ketika mana sampai ke tiang yang antara tiang Yaman sampai ke Hajar Aswad, Nabi akan sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nampak doa ni macam sikit, tapi sebenarnya ia adalah kebaikan keseluruhan. Jadi kalau siapa-siapa nak beramal dengan doa paling baik, ini di antara doa yang terbaik yang Nabi sarankan. Okey? Ini tak ada, kita tak nak je ni. Kita nak rotib haddad. Lagi best. Panjang berjela 3-4 jam tak ada lagi. Rotib atas ke macam-macam rotib ada. La ilaha illallah syarikalah. Dan daripada Imam Hakim daripada Sa'id bin Jubair, beliau berkata, ja'a rajulun ila Ibn Abbas. Ja'a rajulun, datang seorang lelaki kepada Ibn Abbas, faqala, lalu dia kata, sungguhnya aku ajartu nafsi min qaumin ala an yahmiluni wa wada'tu lahum min ujrati ala an yad'uni ahujju ma'hum. Dia kata sungguhnya aku ajartu nafsi ma'a qaumin. Aku telah bagi upah daripada diriku daripada satu kaum ni. Dengan syarat upah tadi tu adalah aku bagi upah pada mereka, hendaklah mereka bawa aku
untuk pergi haji. Wa wada'tu lahum min ujrati ala an yad'uni ahujju ma'hum. Dan aku letakkan upah aku, sewaan aku dengan syarat bahawa mereka akan panggil aku untuk berhajikan, menunaikan haji bersama mereka. Afa yajzi zalika, cukup tak benda berkenaan, dia kata. Cukup tak? Okey. Dia kata qala Nabi Ibn Abbas berkata, engkau bersama-sama orang yang Allah Taala kata ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah orang-orang yang untuk mereka ada satu habuan daripada apa yang mereka kerjakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Taala amat cepat, amat segera dia punya pembalasan. Maksudnya kalau dia kata orang tu dia letak upah saja kan, tak sempat nak pergi ke, kan, masih lagi dapat pahala berkenaan. Okey, Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih di atas syarat Bukhari Muslim, dan mereka berdua tak mengeluarkan hadis ini. Maksudnya dia kalau dia kata kita dah buat usaha tapi tak dapat pergi ke, ataupun kita dah uruskan, kan nak pergi haji tahun ni tak dapat, nak pergi haji tak dapat, tapi benda tu dah berjalan, pahala kita dah berjalan. Kita dah berjalan untuk kita dapat pahala tersebut. Tu tak perlu kita bimbang. Kita kena ingat, kalau patut dapat, pergi tak pergi. Jangan menyesal, jangan marah, kan, kenapa tak dapat. Ambil kayu baling kat batu haji punya batu, apa tu, bangunan dia tak ada, kan. Kalau buat tunjuk perasaan, bukan cara Islam. Dapat, kita buat dengan cara yang betul, dapat, alhamdulillah. Tak dapat, tunggu, belum tentu mungkin masa dia. Belum tentu masa dia. Allah Ta'ala beri kepada kita bila mana kita sepatutnya. Jadi kita kata maksud dia dia kata dia lelaki berkenaan minta macam tu buat dengan kaum berkenaan, dan minta supaya mereka letakkan upah tadi supaya mereka berdoa supaya panggil aku untuk haji pada mereka. Cukup tak? Boleh tak benda ni? Kita dia buat upah tadi, dia sewakan diri dia untuk benda berkenaan supaya dapat pergi haji sama. Dia buat kerja macam tu. Betul Ibn Abbas kata dapatlah. Walaupun kita kata ketika mana dia buat kerja tadi, dia bertugas untuk hanya menjadi orang yang macam upah, disewakan diri dia untuk dapat pergi haji bersama orang berkenaan. Ibn Abbas kata orang-orang berkenaan untuk mereka ada satu habuan daripada apa yang mereka kerjakan. Maksud dia gaji dapat, pahala dapat dua-dua sekali. Dia bukan maksud dia satu je. Ni ada orang kata macam, alah pergi tukang masak untuk orang haji, awak tukang masak je, tak dapat apa pun. Tak, dapat dua-dua sekali. Kalau orang-orang berkenaan dunia dan akhirat tak mengapa. Maksud dia nak pergi sana kan, nak menjaga sekali dengan tunai haji, tak salah. Dan ini kita dah baca hari tu, bila mana kisah ditanyakan kepada para sahabat berkenaan dengan tajuk orang yang berjual beli, berniaga dan sebagainya, adakah untuk mereka ni ada haji? Jawapannya ya, ada haji. Ada haji untuk mereka. Maksudnya dengan orang ni, dia jadikan diri dia ni upah, kan, upah untuk buat kerja, berupa upah dengan orang. Upah dia tadi adalah supaya orang-orang yang pergi haji tadi bawa dia sama sekali pergi. Maka dapat tak pahala, pasal dua tu kan macam duit dia dapat, tapi zaman sama ada juga untuk pergi haji. So apa dia dapat? Dia kata dia dapat satu habuan daripada ini yang kita lebih yang Allah Ta'ala berikan. Kerja mereka tapi dapat habuan dua sekali. Okey, dan Allah Ta'ala amat segera kemudian pembalasan dia. Okey, baik, ada soalan? Tak ada? Okey, tak ada, kita berhenti kat sini. Tak ada? Tuan Sarah tepu. Nampak dah muka tepu. Macam tepu semacam. Okey, kita berhenti sini, insya-Allah kita berhenti sambung kemudian. Ya. Benda kita naklah hajat kita. Nabi tak pernah, dalam Islam anda tidak salah minta untuk benda duniawi. Contoh keselamatan, perlindungan, jaga rumah, jodoh dan sebagainya, mintalah, tak ada masalah. Allah tak larang. Cuma jangan jadikan benda tu benda utama. Dia actually problem is bila orang tu jadikan benda tu utama. The first concern dia. Maksudnya dia kena sedar bahawa ketika dia minta tadi tu, ini adalah untuk penerusan hidupan dunia dia, bukannya benda utama. Tak ada pun dia tahu redha Allah Ta'ala berikan benda lain, insya-Allah. Dia kena fikir macam tu, optimis. Bukannya buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tak bagi je, dia kata Allah Ta'ala tak sayang dia. Bukan, Allah Ta'ala tak beri, tapi dia tahu apa yang patut, apa yang tak patut. Orang, manusia ni akan kata dia tak dapat, Allah Ta'ala tak sayang. Dia dapat, Allah Ta'ala dia tak dapat, Allah Ta'ala sayang. Dia dapat, Allah Ta'ala cinta, sayang pada dia. Itu tak betul. Maksudnya kita minta pada Allah Ta'ala, minta apa yang kita nak. Tapi dalam masa sama, sedar pemberian Allah Ta'ala pada kita tadi ikut kadar yang dia nak, bukan kadar yang kita nak. Kita doa, ya Allah, aku apa dikatakan, nak rezeki kan, Allah Ta'ala bagi rezeki, tapi rezeki kita bernilai RM4. So anda kaya RM4 banding orang yang tak ada langsung. Yang kita macam berdoa, ya Allah, aku nak rezeki, tiba-tiba kena dapat banyak-banyak. Kenapa? Kan Allah Ta'ala berikan ikut kadar dia nak, bukan kadar yang kita nak. Rezeki ikut kadar yang kita minta, bukan dia akan berikan. Cuma kadar tadi ikut kadar aturan dan agihan yang dia ada, bukan ikut yang manusia nak. Okey? Ya. Untuk akhirat ni boleh kita pada
Ya. Bahkan orang yang tak layak minta pun Nabi suruh minta. Kami Nabi kata kepada para sahabat, Nabi kata bila kami nak minta syurga Firdaus setinggi. Seriously? Everybody essentially kalau kita kata fikir layak, kita tak layak untuk syurga Firdaus yang tinggi. Tapi Nabi kata apa? Minta. Saya minta lah. Tapi itu kena satu-satu juga. Tak. Mereka kata minta kebaikan akhirat cukup dah. Syurga mana satu? Kalau kita tengah baca Al-Quran, kita sifat syurga, dan kita minta apa benda kita dapat dalam ayat berkenaan. Betul? Nak minta syurga apa? Minta syurga Firdaus sudah lah tu. Dan syurga Firdaus ada apa? Mana ada orang tahu? Doa yang kita doa duniawi tu yang tak dapat, yang jadi syafaat di akhirat. Kita tak tahu benda tu. Akak tahu tak bila mana Allah nak bagi? Benda akak minta 20 tahun lepas? Tak. Untuk dunia, akhirat pasti confirm dapat. Akhirat confirm dapat bila kita layak benda tersebut. Tapi kita kata Allah Ta'ala akan datangkan asbab. Bila kita minta untuk syurga, Allah Ta'ala akan datangkan asbab untuk syurga. Anda kena lalui proses tadi. Bukan anda minta-minta, tiba-tiba terus dapat. Tak buat kerja pun dapat. Tak. Kerja kena buat. Macam wakina azab benar tadilah. Minta jawab api neraka. Tapi bukannya Allah Ta'ala terus lindungi dari api neraka. Allah Ta'ala datangkan kita apa? Menjauhi perkara yang menyebabkan kita masuk neraka. Mendatangkan itu pasal benda tu syurga neraka tadi dengan usaha kerja yang Allah Ta'ala suruh kita buat dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi dengan apa? Dengan cara Allah Ta'ala sayang kita, dengan cara dia bagi kita ujian, kita buat apa? Kita kerja dengan betul, dia akan pandang kita dengan rahmat. Kita langgar perintah dia pandang kita dengan kebencian. So nak dapat pandangan rahmat tadi kenalah kerja. Walaupun kita tahu bahawa kadar syurga kita bukannya ikut amal kita. Bagi kita akan masuk syurga dengan amalan kita. Tapi kita nak rahmat Allah Ta'ala kepada kita dengan amalan tadi. Kenapa kau beramal? Sebab Allah Ta'ala sayang aku. Sebab Allah Ta'ala pandang aku dengan rahmat. Itu yang kita nak. Kenapa tinggalkan dosa? Sebab apa? Allah Ta'ala benci aku dan juga tak nak pandang pada aku nanti. Itu dia. Kita nak rahmat Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala belas kasihan pada kita. Bukan untuk capai syurga tertinggi. Tak ada. Minta jawab api neraka. Api neraka kita dapat jauhi dengan apa? Jauhi segala larangan Allah Ta'ala. Jadi diberikan garis panduan tadi. Okey? Baik. Surah Al-Baqarah ayat 80. Apa maksud yang serta kami memperkuat janji dengan Surah Baqarah ayat ke? 87. Bunyi ayat dia? Bacalah sikit ulang dia. Dan sesungguh dan sesungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Walaqad ataina Musal kitab. Musal kitab betul? Dan kami susuli setelahnya. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadna bi Ruhil Qudus. Ruhul Qudus malaikat yang datang berikan wahyu kepada dia. Apa maksudnya? Memperkuatkan dia. Dibantulah. Kalau dia kata, akak bayangkan sekali para anbiya tadi dibantu dengan para malaikat yang datang bantu tolong dia buat kerja. Faham tak? Kalau dia kata sekarang ni, kalau macam kita sekarang ni, kalau dia kata kita buat kerja sendiri tak mampu. Tapi bila malaikat datang tolong kita, itulah beza dia. Tapi itu untuk Nabi Isa saja. Jangan kita pula doa, ya Allah aku nak Rohul Kudus datang jumpa aku. Pun masalah juga. Kan kerja kita yang tu. Okay? Tu ayat Nabi Ruhul Kudus. Okay? Itu macam yang macam Kristian dekat Isa alaihissalam. Semua para anbiya diberikan Ruhul Kudus. Dia datang oleh apa? Oleh para malaikat. Itu malaikat Jibril alaihissalam datang kepada mereka dengan wahyu. So dia tak bercakap dengan sendiri. Itu maksud dia. Kalau diberikan Musa kitab, Nabi lain pada kitab. So apa beza dia? Semua para anbiya diberikan mereka di kelebihan masing-masing. Tapi di masalah bantuan dengan para malaikat, ya. Malaikat tu datang berikan apa ajaran juga sampai mereka wahyu Allah Taala. Ya. Itu maksud dia bantu kuatkan dia. Bukannya dengan maksud lain. Dia semua ada meaning. Kan dia tetap nabi, bukan anak Tuhan. Roh Kudus pun bukan Tuhan. So, apa poin dia? Nak pusing ke mana? Tak pusing ke mana pun. Pasal para anbiya ada benda yang Isa dapat, Musa tak dapat. Dan Musa dapat, Isa tak dapat. Itu benda tak bukan menjadi satu privilege untuk kita asingkan nabi ni lain. Tak ada. Dia tetap manusia. Dia tetap sakit. Tak ada. Tak sampai hujah dengan orang kalau dia kata kita tak belajar lagi. Okey, wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.